Salam sejahtera kepada dokter. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan RPH kami dengan subjek reka bentuk dan teknologi, yaitu punca berlaku masalah sampah. Kami menggunakan pembelajaran berasaskan masalah, di mana ia melibatkan pemikiran pelajar untuk menyelesaikan masalah berdasarkan situasi sebenar. Langkah pertama adalah penentuan masalah, kedua pemahaman masalah, ketiga penyelesaian masalah, keempat penilaian, dan kelima penentuan. Ini merupakan rancangan pengajaran harian kami yang diadakan di tingkatan 1 ekonomi selama 1 jam. Dan bab yang kami akan guna adalah pengurusan proyek bab 2 dengan objektif pembelajaran yaitu menganalisis punca masalah, KEPAT, dan juga merangka perancangan proyek untuk penyelesaian masalah. Seterusnya adalah fasa induksi. Guru melaksanakan aktiviti selama kira-kira 5 minit bertujuan untuk menarik perhatian murid dan mencetus kesedaran awal terhadap isu pengurusan sampah. Dalam pelaksanaannya, guru juga memaparkan video pendek yang menunjukkan longgongan sampah di kawasan sekolah serta pencemaran sungai. Bahan visual ini akan membantu murid merangsang ingin tahu dan membantu mereka kesan pencemaran terhadap alam sekitar. Seterusnya, guru juga akan mengemukakan beberapa soalan aras rendah hingga sederhana, yaitu apa yang kamu lihat, apa punca ini. Ini akan membimbing pelajar mengenal pasti secara berperingkat. Dan juga dari sudut peranan pelajar, mereka memberi perhatian terhadap bahan yang dipaparkan. Penlibatan aktiviti ini menunjukkan murid mula sedar akan masalah sebenar yang berlaku. Pendekatan pengajaran ini adalah berpusatkan pelajar yang menggunakan kaedah soal jawab. Ini adalah contoh-contoh yang diberi. Baik, untuk langkah pertama pula adalah melibatkan pemahaman masalah di mana pelajar ini akan terlibat dengan brainstorming ataupun pengetahuan sedia ada. Jadi di sini pelajar akan bersoal jawab menggunakan think, pair, share, dan mengumpul maklumat sedia ada bersama-sama dengan rekan yang lain. Antara contoh persoalan yang terlibat dalam perbincangan pelajar adalah apakah produk yang boleh membantu dalam mengurangkan masalah sampah. Selain itu, apakah komponen yang terlibat dalam merancang penghasilan produk. Jadi aktiviti guru di sini adalah guru akan mengarahkan pelajar untuk akan membuat kumpulan dalam 5 hingga 6 orang, yaitu pembelajaran kooperatif. Jadi sebelum itu guru akan menerangkan peta minda alir dan cara merangkak perancangan untuk menyelesaikan masalah itu. Aktiviti pelajar di sini adalah pelajar akan membuat kumpulan dan berbincang dengan rekan-rekan yang lain mengenai tugasan yang diberi oleh guru. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kolaboratif, strategi kooperatif, dan kaedah peta I-Think, yaitu peta alir. Pentaksiran yang digunakan adalah pemerhatian penglibatan kumpulan. Next. Ini adalah contoh peta alir yang sepatutnya pelajar akan buat. Jadi yang pertama pelajar akan terlibat menyenaraikan punca masalah yang terlibat di sekolah, punca masalah sampah yang terlibat di sekolah. Selepas itu pelajar akan merangka perancangan proyek untuk menyelesaikan masalah. Jadi di akhirnya akan menghasilkan lakaran produk untuk menyelesaikan masalah itu. Seterusnya dalam langkah 2, penyelesaian masalah dalam fasa 4, 5 hingga 6. Ini adalah merupakan perkembangan media di mana mengambil masa 20 menit, di mana pelajar akan terlibat untuk mencari punca-punca masalah, spesifikasi proyek dan cost project dan lakaran produk mereka. Bergantung sama creativity pelajar dan murid masing-masing. Dan seperti yang kita lihat di sini, activity PNP untuk guru akan memberikan peralatan kepada murid seperti manila card, pen marker untuk membuat tugasan, dan guru akan meminta pelajar untuk menggunakan peta alir untuk merangkak penyelesaian proyek dalam permasalahan itu.
Dan guru juga akan meminta pelajar untuk lakaran awal dan jadwal proyek seperti mana yang diajar kepada murid sebelum itu. Dan dalam activity PNP untuk pelajar pula, pelajar akan mula membuat peta minda berkaitan dengan punca-punca berlakunya masalah sampah di persekitaran mereka dan merangka perancangan proyek mereka. Dan pelajar juga akan berbincang untuk menganalisis proyek mereka dari dalam kos. Ini merupakan dalam kebat. Ini akan melibatkan kebat kepada murid tersebut dan melukis lakaran produk sebagai draft ataupun lakaran mereka. Dan pendekatan yang terlibat dalam fasa ini adalah kolaboratif yang berpusatkan murid, strategi, kooperatif, think PC, kaedah peta iting, EBM, Mandela Card, penmake, dan kalkulator sekiranya digunakan. Dan bagian pentaksiran pula akan pentaksiran melalui tugasan. Dan ini adalah contoh untuk lakaran proyek mereka dan ya bergantung kepada kreativiti murid masing-masing. Seterusnya, kita masuk ke fasa penilaian. Fasa ini menggunakan pentaksiran formatif melalui kaedah penilaian rakan sebaya. Nilai ini akan ditekan di sini adalah kejujuran semasa memberi maklum balas. So, aktiviti di sesi ini adalah wakil kumpulan akan menampilkan hasil kerja. Lepas tu, rakan-rakan lain akan menilai hasil tersebut dengan menjawab lembaran soalan pendek yang disediakan. Mereka perlu menjawab persoalan penting seperti apa pandangan kamu dengan lakaran pengurusan kos dan pemilihan projek kumpulan ini? Adakah perancangan projek ini membantu dalam menyelesaikan masalah berlakunya sampah? So, melalui soalan-soalan ini, guru dapat melihat pemahaman pelajar terhadap isi kandungan dan keberkesanan cadangan projek mereka. Next. Pada akhir pengajaran, yaitu penutup, guru haruslah membuat rumusan mengenai pelajaran dari awal kelas sehingga akhir sesi pengajaran, dan juga refleksi daripada pelajar. Dalam tempo ini, guru memainkan peranan untuk menanya pelajar mengenai punca berlaku masalah dan juga kaitannya dalam rangka perancangan proyek, serta merumuskan semua fasa PBM yang telah dilalui. Pelajar pula berperanan untuk membuat kesimpulan punca berlakunya masalah dan juga langkah-langkah dalam PBM, serta mendengar konsep yang telah diajari. Pendekatan adalah berpusatkan murid dengan kaedah soal jawab, dan penilaian adalah maklum balas guru dan rakan sebaya, serta refleksi daripada para pelajar. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.